Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada 3 orang, termasuk saya sendiri, iaitu Siti Nurida binti Lordi, yang kedua adalah Muhammad Khairul Anam, dan yang ketiga adalah Siti Nur Salsabila. Okey, kumpulan kami hari ini akan mengajar satu kemahiran, iaitu kemahiran menggelecek dalam bola baling. Okey, kita beralih kepada pengenalan. Dalam set induksi, kami akan menayangkan satu video kepada pelajar. Video tersebut akan berfokuskan kepada kemahiran menggelecek dalam bola baling. Okey. Semasa pelajar melihat video tersebut, kami akan meminta pelajar untuk menyatakan tujuan atau kegunaan kemahiran menggelecek dalam bola baling. Kemudian pelajar juga diminta untuk mengenal pasti teknik lakuan semasa melakukan kemahiran menggelecek dalam bola baling. Selesai dengan itu, guru akan mengedarkan nota mengenai kemahiran menggelecek. Seterusnya, selesai dengan set induksi, guru akan mengarahkan pelajar untuk melakukan pemanasan badan. Pemanasan badan ini sangat penting untuk meningkatkan kadar degupan jantung dan meningkatkan kadar nadi pelajar. Okey. Seterusnya, pemanasan badan juga adalah penting untuk mengelakkan risiko kejudraan ataupun mengelakkan kekejangan otot semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, beralih kepada unsur majuan yang pertama. Dalam aktiviti ini, pelajar akan dibagikan kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B. Okey. Setiap kumpulan akan diberikan satu biji bola, kemudian kon akan disediakan. Kon tersebut akan berbentuk U. Kemudian apa yang pelajar perlu lakukan adalah pelajar perlu menggelecek bola tersebut mengikut bentuk kon tersebut. Okey, kumpulan A akan memulakan aktiviti dengan menggelecek bola mengikut arah kon tersebut dan pergi ke arah kumpulan B. Kemudian kumpulan B pula akan menggelecek bola tersebut mengikut bentuk kon tersebut sehingga sampai kepada kumpulan A, dan aktiviti akan diulang sehingga semua pelajar telah melakukannya. Apa yang pelajar perlu pastikan semasa melakukan aktiviti adalah mereka perlu menggelecek bola tersebut dengan mengawal bola tersebut terlepas daripada tangan mereka. Okey, demonstrasi permainan akan saya tunjukkan sekarang. Seterusnya kita akan menyambung aktiviti pada variasi 2 yang diberi nama oleh cikgu, iaitu Between Two Codes. Okey, Between the Code. Okey, untuk lakuan ini mana kamu perlu menggelecek ataupun dribble bola, tapi pada kali ini cikgu hanya menggunakan bola keranjang. Bola keranjang dahulu. So, untuk melakukan kemahiran ini, kamu perlu dribble bola atau melantungkan bola ke permukaan daripada penada 1, penada 2, penada 2 ke penada 3 ke penada 4, dan seterusnya kembali balik ke penada 1 berdasarkan laluan yang sama. Betul. Okey, terlebih dahulu cikgu akan menjelaskan berapa kali kamu perlu lakukan ulangan yang perlu kamu lakukan. Ulangannya setiap seorang perlu melakukan 6 kali. 6 kali seorang. So, sebelum kamu semua melakukan lakuan tersebut, cikgu akan menunjukkan terlebih dahulu lakuan yang perlu kamu lakukan. Okey, dapat? Dapat? Okey. Yang pertama, kamu perlu berdiri di sini dalam keadaan yang sedia dan mendribble bola ke penanda yang terakhir.
jika cikgu ingin ingatkan lagi, kamu perlu melakukan 6 kali percubaan ataupun 6 kali ulangan pusingan. Okey. Untuk melakukan lakuan ini, cikgu meminta Nasaruddin terlebih dahulu melakukan lakuan tersebut. Dribble dengan dua tangan. Boleh antara dua-dua belah tangan. Dah mulakan kembali. Yang keempat, ada 2 ulangan lagi. Yang kelima, terakhir untuk Nasaruddin lakukan dribble between the goal. Okay, baik. Seterusnya lakuan ini akan diteruskan oleh Syahrul. Okay, alright. Dia go. Yang ketiga, pusingan yang kelima. Okey, nampaknya kedua-dua kamu dapat melakukan dribble. Mana dribble between the goal ataupun penanda yang cikgu telah letakkan. Okey, seterusnya kita akan melakukan kemahiran variasi yang ketiga. Di mana variasi ni cikgu memberi nama ataupun aktiviti ni cikgu memberi nama dribble with opponent. Di mana setiap gol ni ada yang mempunyai penghalang, iaitu rakan kamu dan cikgu sendiri akan menjadi penghalang, dan ada gol ataupun penanda yang tidak mempunyai penghalang. Okey, terlebih dahulu cikgu akan menjelaskan di mana adanya penghalang dan di mana tidak mempunyai penghalang. Okey, untuk yang gol pertama, semasa kamu lakukan kemahiran, cikgu sendiri akan berada pada tanda yang pertama, gol yang pertama, dan gol yang ketiga, rakan di antara kamu akan berada di gol yang ketiga untuk membuat sedikit halangan sahaja. Okey, untuk memulakan aktiviti ini, cikgu akan mendemonstrasikan lakuan dengan mendahulukan kamu untuk menjadi penghalang. Terus cikgu akan melakukan demo ini dengan memulakan salah satu pergerakan, sama ada di belah kiri ataupun pergerakan di belah kanan.
merupakan ataupun flow yang perlu kamu lakukan berkenaan dengan variasi yang ketiga ini yang diberi nama dribble with opener. Okey. Untuk memulakan lakuan, cikgu meminta Nasaruddin melakukan terlebih dahulu. Sebelum cikgu terlupa, kamu perlu melakukan permainan ini di mana variasi pertama dengan 6 ulangan. Tapi pada kali ini cikgu akan kecilkan lagi. Kamu hanya melakukan 4 ulangan saja. 1, 2, 3, 4. Okey. Jadi kamu mulakan. Ya. Okey. Baik. Selesai untuk lakuan pada Nasaruddin. Seterusnya Syarul. Okey, Nasaruddin duduk sini, Nasaruddin. Okey. Mula. Okey, nama yang terakhir. Boleh. Okey. Baik. Untuk lakuan yang kedua ni, atau variasi yang ketiga ni, cikgu dapati kamu dapat melakukan dengan baik kerana walaupun ada halangan yang diletakkan dalam pita permainan kita ni, tapi kamu tidak mempunyai ataupun dapat mengawal bola dengan kemas. So, sebenarnya untuk latihan ni ataupun kemampuan ni untuk memastikan kamu berada pada permainan yang sebenar, situasi yang sebenar, kerana dalam permainan sebenar kita mempunyai halangan yang akan menghalang pergerakan kita untuk bawa bola. So, nanti kita akan sambung ke pasal kemudian. Okay, terima kasih. Baiklah, sekarang kita akan sambung kepada permainan yang seterusnya, iaitu permainan yang diberi nama 4 lawan 4. Oleh kerana faktor ruang yang sempit, saya hanya menggunakan separuh gelanggar saja, iaitu garisan kuning ni merupakan garisan tengah gelanggar dan kol yang di hujung sana merupakan gol. Untuk permainan ini, pelajar akan diberikan kepada beberapa kumpulan. Satu kumpulan akan mempunyai 4 orang pemain. Okey, gambaran permainan adalah seperti ini. Okey, ini adalah gelanggang bola balik. Dan satu perlawanan melibatkan 2 kumpulan, iaitu kumpulan A dan juga kumpulan B. Kumpulan A akan menjadi penyerang dan juga kumpulan B akan menjadi pemain bertahan. Kumpulan A akan memulakan permainan terlebih dahulu, dan sekiranya kumpulan B dapat merampas bola daripada kumpulan A, kumpulan B pula akan menjadi penyerang dan permainan dimulakan semula. Sekiranya kumpulan A berjaya menghantar bola sehingga ke hujung ataupun ke gol ataupun di kon yang telah disediakan, kumpulan A akan mendapat 1 mata. Okey. Sekarang saya memerlukan pertolongan seorang pelajar untuk sukarela membantu saya dalam menunjukkan demonstrasi permainan ini. Okey, siapa sukarela? Cikgu. Okey, Shima sila tampil ke hadapan. Okay, baiklah, sekarang saya dengan Shima akan menunjukkan bagaimana cara untuk memulakan permainan
untuk bermain. Okey, kumpulan B akan cuba merampas bola daripada kumpulan A. Okey. Semua pelajar faham? Jelas tak? Okey, Sima faham? Terima kasih. Sima boleh kembali ke tempat rakan. Okey. Baiklah, sebelum memulakan perlawanan, saya akan membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan kita akan mulakan dengan kumpulan satu dan juga kumpulan